Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah 179, laknat Nabi dalam hadis apa makna? Nabi melaknat, asal makna tu dijauhkan daripada rahmat. Itu mana laknat. Maka maksud di sini apa? Jawab, telah berkata Ibnul Arabi minal Maliki. Dia kata apa? Bermula laknat Nabi itu tiada dituturkannya melainkan atas orang yang menghalalkan barang yang tiada wajib. Ya, maknanya dia menghalalkan barang yang tiada wajib. Maka jadilah seolah-olah demikian itu mewajibkan orang yang kena sumpah Nabi itu dengan celaka dan neraka. Wal'ayazubillah. Dan telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam masalah ini, iaitulah tiada diterima sembahyang orang yang jadi imam, ya, orang yang benci akan dia. Dia tahu orang belakang tak setuju dia, tapi degil juga dia nak jadi imam dia, kan? Dia jadi imam, habis dapat murka sebab bercanggah dengan hadis. Dan tiada diterima sembahyang perempuan yang derhakakan suami. Perempuan bila derhaka suami, bila suami rasa hati dengan perangai ada apa, dia buat ibadat, ya, tanpa tasbih putus ditarik pun tak ada apa makna, ya. Bahkan dia keluar rumah tu, kata minta izin dia, malaikat laknat sampai dia balik, kan? Berat. Tapi perempuan ni kan nak masuk syurga dia mudah. Taat Allah dan Rasul, taat suami, tu je. Jaga akhlak dia baik, insya-Allah selamat dia. Suami pula banyak kerja dua macam-macam nak fikir, kan? Tapi dia pula lebih mencabar. Di sini banyak kadang-kadang dia out. Maka jadilah seolah demikian itu mewajibkan orang yang kena umpah tadi. Habis. Dan datang pada hadis diriwayatkan Ibn Tirmizi, itulah tiada diterima sembahyang orang jadi imam yang benci akan dia, orang tak suka dia. Dan tiada diterima sembahyang dia perempuan yang derhaka akan suaminya. Dan tiada diterima sembahyang hamba yang lari daripada tuan. Ibadat mana yang berkait dengan makhluk. Hamba berkait dengan sayyid tuan dia, isteri berkait dengan suami. Dan kata Ibnul Arabi, dan bermula ketiadaan terima seperti tersebut dalam hadis ini, tiada dikatakan melainkan pada yang berdosa besar. Maknanya dia lari pada tuan dia, hamba tadi dosa besar, isteri derhaka pada suami, ya. Dia suami tak rela aja habis. Pada kena itu habis, berdosa besar. Ini perbuat oleh orang yang menyahajainya. Maka demikian itulah menegahkan daripada diterima ibadatnya atas makna bahawasanya dosa maksiat yang besar ini, perbuat itu lebih besar daripada pahala taat dia, menyebabkan taat dia habis, ditolak, habis. Kuna masalah 180, dengarkan ya bang serta tidak dipergikan sembahyang hukum. Dia dengar orang azan, Nabi tak pergi sembahyang. Ya, saudaraku telah lalu sebut, diterangkan di dalam masalah 190 juzuk kedua. Dan datang lagi hadis menunjukkan celaka besar orang yang memperlakukan demikian. Azan didengar tapi sembahyang kat rumah. Kau tak sembahyang lagi tu, dia banyak kita kena. Kan? Ada pula isteri pula bodoh. Suami nak pergi sembahyang, nak pergi mana tu? Suami nak pergi sembahyang Jumaat masjid, orang bang ditanya gimana kau tahu. Dia kalau ada isinya tu, telinga kau pekak, orang tak dengar orang bang cakap macam tu. Ya. Ada suami nak keluar rumah pergi sembahyang Jumaat, dia kata, gimana tu? Gimana? Ya, kau pergi kedai kopi tak ada bulat, tak ada apa. Ya. Kalau itu tak payah cakap tu, kau jangan azan. Orang azan tujuan apa? Memanggil orang supaya sujud secara berjamaah di masjid atau di surau tu dia azan. Ya, kalau kita pergi azan, kita keluar nak ke sembahyang, dia sibuk gimana-gimana, kau cakap kau pekak telinga kau, beri bahasa yang halus sikit. Ya, telinga mana pekak apa orang dah azan, ya, mata kau buta apa kata, jangan senang cakap macam tu. Dia banyak dengar, akhir zaman banyak berlaku terbalik. Ahli ilmi, ulama-ulama, ustaz-ustaz tak pergi jemaah. Yang keluar jemaah keluar orang awam biasa. Tengok banyak berlaku. Ustaz dia mengajar habis sembahyang kat rumah. Namanya ustaz kulub. Banyak jadi kan. Yang rajin pergi sembahyang Jumaat tu orang biasa je. Ya, tak bukan semualah, ada macam tu. Itu setengah daripada kerosakan. Patut dia ustaz, dia tuan guru dia duduk depan.
Dia pimpin orang pergi jemaah. Ini orang lain pergi jemaah tu dia dekat rumah takung. Ya, bapa jaga bini. Wah kacau je. Ya. Patut bini macam tu dengar azan tu curi abang. Abang kau dengar azan tu. Patut macam tu. Pergi sembahyang jemaah. Kalau tidak kita kena laknat ni dia. Wow, semangat sikit. Cari bini macam tu. Dia cari bini kata, apa ni yang tu? Puan sembahyang jemaah dia kata, kau gimana tu? Dia tunjuk kepala kat dinding dia tahu. Habis tu. Maka demikian itulah kita menegakkan daripada terima ibadat dia. Kita ibadat dua. Satu pintu ibadat, satu pintu penerimaan. Baru selamat dunia akhirat. Babul amal wa babul qabul. Ada orang ditutup terus ibadat dah nampak. Si kafir tu habis terus. Ya. Ada orang dibuka ibadat. Orang Islam kadang rajin buat ibadat, tapi pintu penerimaan tengok. Silap tak kena ni dia antara dia. Ya, dia derhaka dengan suami, ibadat dia banyak mana pun tak jadi, tak jalan. Ya, jam. Jangan temberang ni kan. Ya, apa kena jaga. Ataupun dia derhaka pada orang lain dan sebagainya, kena jaga. Menyebabkan amal dia rosak. Dalam konteks diri pula riya, wujud, sum'ah. Kata Ibn Arabi, bermula ketiadaan terima seperti sebut dalam hadis ini. Tiada dikatakan melain kepada dosa besar. Kemudian satu masalah 180. Satu lagi masalah. Dengarkan bang serta tak pergi sembahyang hukum. Penat muazzin tu bang. Ya, mic pula dah besarkan, sound baru pakai. Dia buat pekat telinga. Telah lalu disebut, ya, terang masalah 192 juzuk kedua. Dan datang lagi hadis menunjukkan celaka besar tu orang yang memperlakukan demikian. Mana dengar azan dia tak pergi sembahyang. Yang didengarkan bang dan tiada pergi sembahyang jemaah sama-sama di masjid di surau tu. Ya. Wajun samia hayya 'alal falah summa lam yajib. Tengok. Dan yang ketiganya mana dia dengar tu orang kata hayya 'alal falah, kan? Marilah menuju kejayaan. Lam yajib, apa dia tak jawab pun. Ya, tidak diapikkannya kalau Melayu panggil, tak diindah dibiar ni. Dia buat pekat telinga. Dan yang ketiganya laki-laki yang mendengar ia akan hayya 'alal falah, kemudian tiada diperkenankan, maka dilaknat Nabi akan dia buat tuan ni. Ya, kalau kita pergi sembahyang Jumaat dengan azan maka dilaknat. Kadang-kadang banyak ibadat-ibadat kita tak tersingkap hijab ni di antara dia. Kita tak perasan langgar perintah Nabi, ambil dan dan apabila dilaknat oleh Nabi maka mewajibkan celaka dan neraka wal a'yazubillah. Ya. Dan kata Ibnu Arabi, maka tiada pada masalah ini hadis yang sahih melainkan diriwayatkan oleh Muslim. Ya, ada dalam Sahih Muslim. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada aku dapati bagi kamu itu kelepasan. Takkan berjaya ni. Maka jadilah perkataan Ibnu Arabi itu tiada mengesahkan sepotong hadis ini dalam daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warajulun sami'al hayya 'alal falah summa lam yujib, ajaba yujibu, mana tidak memperkenankan. Kemudian masalah sembahyang orang-orang yang tiada diterima. 3 orang dikeluarkan dia oleh Tirmizi. Demikian bunyi an Abi Umamah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abu Umamah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, 3 golongan ni apa? La tujawiru salatuhum azanakum. Ya. 3 jenis manusia ni yang tiada melampaui pahala semayang mereka itu akan telinga ni. Apa maksudnya? Yang ni tidak dinaikkan ke langit dan tidak diterima. Sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um. Ya, ialah 3 orang, ya. Dipanggil salasatun la yaqbalu salatuhum, atau baca la yuqbalu salatuhum. 3 bacaan tak diterima semayang, penat di semayang, melecet-lecet dahi pun tuan tak terima. Pertama apa? Al-abdul abid hatta yarni, mana hamba abid yang lari hatta yarni, sehingga dibalik-balik. Tuan dia cari seminggu mana pergi
Dia lari saja dia. Maka seminggu dia buat ibadat semua ditolak oleh Ta'ala. Wa mra'atun, tengok tu. Wa mra'atun, dan perempuan ya yang mana batat wa zawjuha alaihi sakhit. Perempuan yang bermalam dengan suaminya atasnya marah. Suami maknanya ada marahan dia. Ada kes kadang suami senyap tak tegur. Kadang pula terbalik, dia pula tegur suami. Unjuk action now. Bukan ada ke? Ni kepala masuk air banyak. Ya. Kita dengan suami kena jaga semanis mana muka kena layan. Ya. Kewajipan tak ada pertikaian tu, wajib nas pampang. Dan imam kaum wahum lahu karihun, dan imam jadi kaum sedangkan makmum tak suka dia. Dia tahu dah makmum tak suka dia, saja degil dia nak turun. Banyak orang lain akan pilih dia bergebut. Ini 3 golongan ni ibadat dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Hamba yang lari daripada Tuhan, perempuan yang derhaka akan suaminya, ya, dan imam yang tidak disetujui oleh makmum dia. Habis itu benar masalah hamba lari daripada sahkan sembahyang, apa hukum dia, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi lana ya lana sallallahu fa inna khayra kullahu bi wa anta bina lahu. Alhamdulillah.